按着他极美的大的赞美他。我们进来祷告。主啊，你是我们的天父，你掌管这一切，你也永远不变。我们感谢你，因为我们是你的儿女，我们可以来敬拜你，都是主你的恩典。我们要学习你的榜样，你帮助我们，让我们在家庭里也能够彰显主你的荣美，让我们的家庭能够荣耀你的名。求主帮助我们。天父上帝，求你用耶稣基督的宝血再一次洗净我们。主啊，我们也想念到会有人，特别那些年老、身体软弱的，求你医治他们。主啊，我们把今天的聚会从头到尾放在你的手中，求你祝福你的仆人苏利亚传道，让你的话语来复兴我们的灵命。感谢主，奉主耶稣的名祷告，阿们。我们来唱第一首的歌，一切歌颂赞美。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚，赞美主。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！一切歌颂赞美。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚。赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞
们来唱第2首的歌《El Shaddai》。谦卑的主。
会众请起立。我们要宣告我们的信仰，我们来念《使徒信经》。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。会众请坐。奉献，我们来唱第3首的歌。你心里看不清楚了，吩咐生命福气美，帮助你一切灵性。当心天赋奇妙，一起造出圣经的言语。主必成全为你。现在主要充满你心，知道吗？你要将心灵才干，入口名叫主手里。现在主要充满你心，知道吗？充满生命与能力，要将你的空气名和救主宝血对齐，缺乏子金歌前来，祈祷兴奋献你所有在主宝座前的唱，主圣言充满心怀。现在主要充满你心，知道吗？你要相信灵才干，如果名叫主手里。现在主要充满你心，知道吗？充满生命与能力。用印尼文来唱。Saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu. Lihatlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.你心里看不出主在丰富生命福气吗？满足你一切灵需。当时天赋奇妙灵犀照出圣经的言语，求主必成全为你。现在主要充满你心，知道吗？你要将心灵才干，入口名叫主手里。现在主要充满你心，知道吗？充满生命与能力。Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat tiap detik nafas hidup yang Tuhan hembuskan kepada kami.
Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita, damai sejahtera yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami hari demi hari. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat rezeki yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami memberi persembahan, itu adalah sebagian kecil dari apa yang telah Tuhan berkati dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terkhusus Tuhan ketika kami hari ini diperlengkapi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Juga menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan hidup kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman dari Chuan Tao Surya. Baik, selamat pagi. 弟兄姐妹们早安！ Senang sekali bisa kembali ke rumah Tuhan, di tempat ini bisa bersama-sama berbagi firman Tuhan. 很高兴能够再回来这里莫恩堂，为大家分享正道。 Saya tidak hanya membawa berkat atau menyampaikan salam kasih dari Koithang GKI PIK, tapi saya juga bawa salam dari teman-teman Feby dan juga Rebecca. Ya, kami sama-sama waktu itu juga pernah melayani di Muentang. 不单我要为大家来，就是我来问安，从我的教会，还有我以前莫恩堂的朋友，好像菲比跟瑞贝卡也是要问大家。 问候大家。 Baik, mari kita sama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi datang kepada Tuhan, kita berdoa. 还没有正道之前，我们再同心来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Engkau memanggil kami datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu dengan setia kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun hamba-Mu, kedua hamba-Mu ini, biar kami semua boleh sama-sama memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Juga Roh-Mu yang kudus berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 42. 我们来打开圣经，在使徒行传第2章42节。 Saya akan baca dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang 42. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia, kemudian Saudara Hendrik akan membaca dalam bahasa Mandarin. 牧师用印尼文来读《使徒行传》第2章42节，然后我用中文来读。 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 使徒行传第2章42节，都恒心遵守使徒的教训，彼此交结，擘饼祈祷。 Baik, sampai di sini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin ajak kita sama-sama melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. 我要让大家来看最近的现状的状况。
Kita tahu bahwa banyak orang Kristen berpindah-pindah gereja. 很多年轻人，很多会在礼拜日都会一直搬教会。 Ya, kira-kira apa alasan mereka berpindah gereja? 为什么有什么理由吗？ Banyak di antara yang juga sama gereja di tempat saya melayani, ada juga orang baru yang pindah dari gereja lain. 在我们的教会也是有这样的现象。 Saya bertanya, saya suka ngobrol dengan mereka. Saya bertanya, mengapa kamu pindah ke tempat ini? 我常常问那些年轻人为什么会这样子呢？ Salah satu alasannya adalah 其中一个的理由就是， PowerPoint-nya bisa? Ya. Mereka membutuhkan komunitas. 他们那些年轻人是需要一个事情， Mereka mencari komunitas. 他们要寻找事情。 Mau yang bapak-bapak, ibu-ibu, pasutri, anak muda, bahkan anak-anak kecil. Mereka datang ke gereja untuk dapat komunitas yang suportif. 无论那些老人家、伉俪、年轻人，甚至小孩子都要找事情。 Lalu alasan kedua, mereka membutuhkan pembinaan rohani. 第二的，他们年轻人就是需要一个灵命上的辅导。 Jadi orang sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya butuh informasi-informasi. 现在的年轻人不只需要知识而已， Mereka butuh orang yang mereka bisa jumpai dan punya teladan rohani buat mereka. 他们需要也是有一个灵命上的榜样。 Mereka juga ingin belajar tentang nilai-nilai moral, etika. 他们也是需要一个道德礼义的价值观。 Terutama anak-anak muda sekarang, mereka sangat curious, mereka pengen tahu, rasa ingin tahunya besar tentang kenapa orang harus begitu. Kenapa orang harus begini? 现在的，特别是现在的年轻人，他的好奇特别强。 Jadi mereka bukan hanya orang yang menerima satu arah saja instruksi. 他们不单单只要接受一单方面的指令， Tapi mereka ingin cari tahu lebih dalam lagi. 他们需要更深入的。 Lalu mereka juga ingin dapatkan suasana yang inklusif, yang ramah. 他们也是需要有包容性而友善的气氛， Dan pengajaran yang positif, yang relevan 有 dalam kehidupan mereka. 正面的教导影响。 Itu yang dicari orang tentang gereja hari ini. 现在就是年轻人所需要的教会。 Jadi sudah ditinggalkan dulu ya, kita bisa lihat ya, gereja-gereja tradisional, gereja-gereja konservatif cenderung mau pengen belajar seperti gereja karismatik. 现在我们来看，那些以前传统的教会就想学习现代化的教会， Sementara sekarang pun gereja-gereja karismatik pengen belajar bagaimana orang injili berkhotbah, ya. 就是那些灵恩派的人也是要学习福音派的人来怎样正道。 Sekarang banyak gereja karismatik khotbahnya juga mendalam, Bapak Ibu Saudara Masih- sekalian. 灵恩派的人的正道也是非常有水准。现在 Mereka belajar Alkitab benar-benar. 他们真正的学习圣经， Banyak anak muda dari gereja karismatik pergi ke sekolah teologi yang injili untuk belajar firman 那 Tuhan. 些灵恩派的年轻牧师现在就是开始在福音派的神学院那边学习。 Sebaliknya, banyak sekarang pengkhotbah gereja injili belajar jadi motivator, Bapak Ibu Saudara sekalian. 现在的福音派的
牧师就开始就转行成为鼓励专家。 Itu semua harus ditinggalin Bapak Ibu. 现在他们都开始离开了。 Mari kita lihat sesungguhnya gereja adalah persekutuan orang percaya. 教会就是一个地，就是相信之徒的集会的地方， Tempat orang bertumbuh dalam pengajaran para rasul. 就是在教导学习那些使徒的里面的成长， Dan tempat orang membangun relasi yang erat dengan Tuhan Yesus dan dengan sesama. 就是建立密切的关系跟耶稣，还有跟彼此。 Inilah nilai atau desain gereja pada mulanya. 这就是起初教会的价值观。 Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak kembali kepada kebenaran Alkitab, maka kita bisa kebingungan. 如果我们回到圣经上的真理，我们就会觉得模糊。 Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian yang kita baca tadi sesungguhnya 2 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa di seputar Pentakosta. 如果我们在看那些使徒行传里面的前面2章，就是会讲到一些那些圣灵降临的事件。 Dan kemudian di pasal kedua itu bicara tentang besarnya kuasa Roh Kudus. 在第2章就会讲到那个圣灵的能力。 Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Roh Kudus begitu besar sehingga ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. 圣灵的大能，让那个彼得能够讲道，然后让那些3000的人就立刻相信主耶稣。 Mereka bukan hanya percaya tetapi komitmen menyerahkan hidupnya, memberi diri dibaptis. 他们不单相信，但是有决心要受洗。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mula-mula itu seperti apa? 弟兄姐妹们，那些起初的教会是怎样的？ Itu gereja yang didesain secara awal yang ingin kita ikuti sebetulnya. 其实那个起初的教会是我们要学习的。 Seorang ahli memberikan judul di perikop yang kita baca dengan The Common Life of the Community. 这个有一个专家从我们所读的经文也给个主题，就是叫做 Seperti slide yang kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tentang kehidupan jemaat sehari-hari di dalam komunitas. 在事情里面的那个会有的日常生活的。 Ada 4 hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari komunitas gereja mula-mula. 有4样的事情在那些日常生活中里面， Mereka berpegang kepada pengajaran para rasul. 他们跟随那些门徒的教导， Mereka melakukan aktivitas bersama-sama di dalam sebuah perkumpulan. 在团契里面，他们都有一起来的活动， Mereka bahkan makan bersama 他们甚至来聚餐， dan saling mendoakan. 互相带祷。 Nah, kalau kita bisa lihat 2 bagian ini adalah mereka bertumbuh di dalam pengajaran dan persekutuan. 他们就是在教导里面能够成长。 Nah, pengajaran seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? 怎样的教导呢？ Mari kita lihat slide berikutnya. 我们再看下面。 Bicara tentang pengajaran Bapak Ibu Saudara sekalian, 讲到教导呢，弟兄姐妹们， pengajaran yang dimaksudkan di sini adalah pengajaran tentang apa yang Yesus perintahkan kepada murid-murid pada waktu itu. 这里的教导就是讲到
耶稣所吩咐那些门徒的事情。 Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di Matius pasal 28 ayat 20, Yesus berkata, 在马太福音28章20节，耶稣说， murid-murid harus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。 Nah, para rasul adalah murid-murid Yesus yang pertama. 那些门徒就是耶稣的 Yang pertama. 是起初的 Ya. 耶稣的门徒， Mereka langsung dengar Yesus ngomong kepada mereka. 他们能够直接听到耶稣所说的， Mereka lihat dengan mata sendiri apa yang Yesus lakukan. 他们亲眼看见耶稣所做的， Mereka bisa cocokin apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. 他们能够来比对耶稣所说还有所做的， Dan mereka terima perintah itu langsung dari Tuhan. 他们直接接受上帝所吩咐的， Dan mereka mengajarkannya kepada 3.000 orang pertama yang 然后他们就 percaya. 他们就教导那些起初的3000人那个信徒。 Bicara tentang pengajaran, apa yang diajarkan sebetulnya pada waktu itu? 讲到他们所教导的呢， Yang diajarkan adalah kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 他们就是教导那些他们见证耶稣的死亡还有复活。 Bapak Ibu Saudara sekalian boleh perhatikan kalau Bapak Ibu baca perjanjian baru, khotbah-khotbah para rasul itu adalah isinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 如果我们看那个新约圣经，门徒所讲的，就是更多是死亡，还有耶稣的死亡，还有复活。 Apakah gereja hari ini masih mengkhotbahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 或许现在还是一直讲那些耶稣的死亡还有复活呢？ Apakah gereja hari ini masih mengajarkan tentang apa yang Yesus ajarkan dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan? 或许现在的教会也是教导耶稣所做的，还有耶稣所见到的。 Lalu apa isi pengajaran pada waktu itu? 那时候的教导怎样？ Mereka para rasul mengajarkan apa yang Yesus ajarkan dari kitab suci yang Yesus baca. 那时候带的人门徒就是教导耶稣所读的经文。 Apa kitab suci yang Yesus baca? 耶稣所读的经文是什么呢？ Yesus orang Yahudi bukan? 耶稣就是犹太人， Dia dibesarkan dalam ritual dan dia dibesarkan dalam tradisi Yahudi. Dia juga belajar kitab sucinya orang Yahudi. 他在犹太环境里面，犹太的传统的那个教导里面长大。 Dia belajar 5 kitab Musa. 他学习摩西的五经， Yesus belajar kitab nabi-nabi 那 semuanya. 个学习先知的经文。 Yesus juga belajar kitab kitab-kitab puisi, Mazmur. 耶稣也学习那些诗歌，好像诗篇。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, singkatnya pengajaran yang ada di gereja mula-mula adalah perjanjian baru dan perjanjian lama. 就是简单来说，以前的教会就是有旧约圣经，还有新约圣经。 Apakah hari ini Muentang masih mengajarkan dari perjanjian baru dan perjanjian lama? 现在的牧堂是否有学习那些旧约还是新约圣经吗？ Satu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita harus selalu di dalam ibadah mengajarkan, membaca terus tentang pengakuan iman rasuli. 就是我们现在牧堂也是要一直学习，还是要
跟着读那个《使徒行传》， Hari ini 对， banyak 读那个pengakuan iman rasuli. Setu Singjing ya. 呀，使徒 Setu Singjing ya. Karena hari ini banyak gereja menggantikan itu. 因为现在的教会常常会把那个来代替。 Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kita memahami kenapa para rasul itu, para bapak-bapak gereja membuat resum atau rangkuman menjadi pengakuan iman rasuli. 为什么那些人会拿来结论呢？把那个使徒信经来结论， Karena gereja semakin hari semakin berubah, disusupi oleh pengajaran-pengajaran palsu. 因为现在的教会越有现代化，常常那些不好有歪念的教导来潜入。 Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab ada di handphone. 现在的圣经有在手机里面， Pengajaran palsu juga ada di handphone. 那个那个不好的教导也是常常在圣经手机里面。 Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian buka YouTube, kalau salah buka YouTube, salah dengar, kita udah kemasukan pengajaran-pengajaran yang sesat. 所以我们如果打开 YouTube， 我们会看到那些假的教导还是假资讯，常常会。 Hari ini gereja masih butuh pengakuan iman rasuli. 现在的教会还是需要那个使徒信经。 Engkau dan saya Bapak Ibu Saudara sekalian perlu mengingat itu terus. 我们必定要记住那个使徒信经。 Itu salah satu cara yang paling mudah untuk kita terhindar dari pengajaran yang menyesatkan. 所以这个我们这就只有一个办法，我们能够接受纯真的教导。 Bapak Ibu Saudara sekalian, poin kedua adalah bicara tentang persekutuan. 第二的就是讲到团契。 Dalam bahasa aslinya persekutuan itu artinya seperti sebuah asosiasi atau perkumpulan. 在原文里面，那个团契它的意思就是一个组织还是一个团体。 Ya. Jadi persekutuan itu seperti sebuah asosiasi, sebuah perkumpulan, sebuah persatuan. 团契就是一个主题还是团体？ Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hari ini orang berkumpul karena punya hobi yang sama. 现在的人常常会集在一起，就是因为有同样的喜好， Orang berkumpul karena punya tradisi yang sama. 还是有同样的传统概念。 Orang berkumpul karena punya punya bisnis yang sama. 还是同样的生意， Iya, tapi jemaat mula-mula berkumpul karena mereka punya satu tujuan yang sama. 但是起初的会有能够团体在一起，只有有同样的一件事， Mereka bersama-sama mengikut Yesus. 他们就是一起来跟随耶稣。 Di dalam perjalanan mengikut Yesus itulah Saya kan- mereka bersama-sama menjalin relasi yang erat dan akrab. 在跟随耶稣的过程中，他们就是建立更密切的关系。 Mereka makan bersama, 他们有聚餐， saling sharing dan saling berdoa. 互相分享还是互相带导。 Apa yang mereka makan waktu itu? 当那个时候，他们是吃些什么呢？ Ya makan-makan biasa ya, seperti biasa ya. Tetapi di dalam ibadah-ibadah juga mereka melakukan perjamuan kudus. 他们在聚会里面，他们也是有圣餐， Karena itu juga yang Yesus perintahkan, Bapak Ibu 这 Saudara 就 sekalian. 是好像也是耶稣所教导的。 Yesus perintahkan supaya murid-murid mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus
dan karya keselamatan yang Yesus lakukan di atas salib. 就是耶稣所吩咐那个门徒要教导会友关于他们的，关于耶稣的救世还是牺牲在十字架里。 Jadi di dalam perkumpulan orang percaya, perkumpulan orang Kristen, 那个相信信徒里面的团体里面， bukan hanya makan-makan makanan sehari-hari, makan makanan yang lezat saja, 不单只有吃吃喝喝， tapi juga melakukan perjamuan kudus 但 bersama 是他们也是有领受圣餐， sebagai bentuk perkumpulan ini didedikasikan untuk mengikut Tuhan Yesus. 就是让那些团契献给耶稣。 Juga di dalam perkumpulan itu ada doa bersama. 在团契里面也是有公祷。 Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang Kristen di gereja mula-mula itu tidak mudah Bapak Ibu. 成为起初的会友是不是一件容易的事？ Tidak seperti kita di sini bisa ibadah dengan tenang, 不像 ada tempat yang nyaman, ada AC. 不像现在现在的教会有冷气，还是能够很舒服的坐在里面。 Pada waktu itu begitu mereka dibaptis, mereka menyatakan diri sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. 他们当时他们受洗的后，然后立刻就是要节制来跟随耶稣。 Pada saat itu juga mereka harus siap dikejar-kejar oleh orang Yahudi. 那个时候他们就要准备预备心，会被那些犹太人逼迫。 Mereka harus siap-siap dipenjarakan oleh orang 他 Romawi. 们要准备心会进监牢， Bahkan mereka siap-siap jadi kambing hitam, dibakar hidup-hidup, atau dikasih makan makanan binatang liar di Kolosium. 甚至他们会面临死亡的。 Menjadi orang Kristen di abad mula-mula itu sama seperti menyatakan diri, saya siap mati mengikut Yesus. 起初的会友就好像他们已经准备了面临死亡。 Oleh sebab itu, pasti begitu banyak pergumulan menjadi orang Kristen. 那个时候的会友很有挣扎， Ketika mereka berkumpul, mereka saling mendoakan. 他们当时那个时候聚在一起就会互相代祷， Mereka berbagi makanan, berbagi kebutuhan hidup sehari-hari. 他们分享食物，然后分享日常生活上的需要。 Karena ada yang mengikut Yesus, mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka. 因为跟随耶稣中嘛，他们就要放弃他们的工作， Karena mengikut Yesus bahkan ada yang meninggalkan keluarga 甚 mereka. 至会离开他们的家庭。 Oleh sebab itu banyak orang punya kebutuhan. 因此很多人都有需要， Mereka menjual milik mereka pribadi untuk mendapatkan uang dan mereka berbagi dengan sesama. 他们就是来卖他们的所有的家产来分给那些会友。 Masih ada nggak persekutuan Kristen seperti ini hari ini? 是否有在现代有这样的会友吗？ Kita biasa paling berbagi makanan saja ya Pak ya. 现代的会友只有分享食物。 Di gereja kami di GKY PIK, kami punya sebuah kebiasaan kalau ada persekutuan, masing-masing kami sebut itu namanya acara potluck ya, potluck. Jadi masing-masing dari antara kami bawa makanan sesuka kami untuk porsi kami aja gitu. 在传道的教堂，就是给开业在野城的，他们有一个习惯，就是要自己准备食物来带来教会。 Misalnya saya dengan Mena, oke, saya siapkan, kami bawa kue tiaw, kami tulis di WhatsApp grup ya. Oh, Surya Mena bawa kue tiaw. 就好像传道跟他的太太会准备河粉来带到 Lalu 教 ada 会。 yang lain, siapkan risol berapa. Ya, Bisa ada yang tahu. beli bubur dan sebagainya, macam-macam. 有些的会友也是会带各样的食物。
Lalu kami kumpul di satu ruangan, di tengah ada meja, semua makanan taruh di tengah. 当我们集在一起的时候，就会把那些食物放在中间。 Janjinya bawa porsi masing-masing, tetapi ternyata ada yang bawa 10, ada yang bawa 15. Akhirnya itu meja penuh dengan makanan. 大部分会有所带的食物就是非常丰富的， Dan kami boleh makan yang lain, bukan cuma makan yang kami bawa sendiri. Yang kami bawa sendiri itu untuk di-sharingkan, dibagikan ke teman-teman yang 所以 lain. 那些会友们也是一起来吃别人所分享的食物。 Dengan demikian kami makan bersama, sharing, ngobrol-ngobrol ya. 所以我们就是聚餐，然后分享， Dan kami juga saling mendoakan. 互相带祷。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih punya persekutuan yang indah seperti ini? 是否我们有这样美好的团契呢？ Hari ini di dalam keluarga, di dalam kehidupan jemaat hari ini banyak yang bergumul dengan bisnis yang sulit. Semakin hari semakin sulit. 现在的会友常常有在关于生意上的挣扎， Banyak yang bergumul tentang kondisi kesehatan yang menurun. 有时候为那些他的健康有挣扎， Ada yang bergumul dengan relasi dalam keluarga. 就是有那个家庭里面的关系 Ya, 的烦恼， suami nggak cocok sama istri, istri marah sama suami. 就是夫妻上的不和， Ya, orang tua anak udah nggak cocok lagi, suka bertengkar. 孩子跟父母亲的不和， Ya, mertua menantu, ya itu banyak kayaknya ya mertua menantu ya. 就是媳妇跟那个 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kalau sharing tentang masalah relasi, jangan hanya berhenti sampai gosip aja. 如果我们讲到那些分享那些关系的时候，我们不要谈论人家的是非， Tapi akhiri dengan mari kita berdoa bersama. 我们听到就是要为他们祷告。 Itu yang membedakan kita dengan perkumpulan orang-orang di kopitiam, di mana-mana yang lain. Hanya duduk gosip-gosip, habis itu tidak ada endingnya, nggak ada akhirnya. 教会里面的团契跟外面的那个在咖啡店里面的讲话谈吐都不一样的。 Di dalam perkumpulan orang percaya kita bisa utarakan, sharingkan apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita. 在教会的团契，我们要分享我们的生活上的问题， Tapi kita juga bisa bersama-sama mengucap syukur, mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 在团契里面，我们也是要感恩，想到上帝的恩典。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita lihat satu foto ini ya. 我们来看照片， Nah, ini apa bedanya nih? 这两张照片有什么区别呢？ Ini sama-sama lari ya. Hobinya lari ya, sama-sama suka lari ya. 他们就是正在赛跑， Yang sebelah kiri yang lari sendirian mungkin lari 2 km aja udah bosen ya. 5 km udah bosen ya. 一个那个左边就是单独的跑路就会觉得闷， Karena dia lari sendirian, karena dia 因 lari 为他 sendirian. 一个人正在跑路。 Ah, kalau yang di sebelah itu bisa lari 10 km ya. Sekarang lagi musim ya, orang suka lari 10 km ya. 那个右边的就是很多人的一直那边赛跑，他们就会跑到10公里。 Di gereja kami ada beberapa
Ya udah bapak-bapak juga ya larinya 10 km luar biasa. 在传道的教会里，也是有些先生能够跑到10公里的。 Karena mereka biasa juga kadang bisa janjian, ayo lari 10 km ikut acara apa gitu. 他们很喜欢一起来跑步， Karena lari bersama-sama 10 km itu saling menyemangati ya. 他们会互相鼓励，因为在跑10公里的跑步里面， Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita gambarkan perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, 如果我们来描述跟随耶稣的过程， kita itu yang lari sendiri atau lari bersama-sama mengikut Yesus? 是我们一个人自己来跟随耶稣，还是一起跟朋友来跟随耶稣呢？ Kalau lari sendiri ikut Yesus, lari seminggu aja udah bosan. 如果一个人能够跑步跟随耶稣，就会觉得闷。 Kadang-kadang Bapak Ibu pernah merasa bosan nggak saat teduh sendiri? 是否弟兄姐妹们在晨祷的时候会觉得闷吗？ Itu wajar ya, kalau bisa rasa bosan wajar ya. Itu nggak dosa ya, nggak dosa ya. 觉得闷就是一个很普通的事情，不是一个罪。 Tapi beda sekali kalau kita bisa sama-sama datang persekutuan doa, datang kebaktian doa, sama-sama baca firman, ikut kelompok kecil, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Itu semangat sekali. 但是我们如果一起来参加那些晨祷会、细胞小组来学习神的话语，我们就是会非常的乐意。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama kembali lihat seperti apa desain gereja mula-mula. 我们来看，回想那个以前的教会是怎样的。 Lalu kita coba lihat gereja kita sekarang ini mirip enggak dengan gereja mula-mula? 我们都比较现在的教会是否有相同吗？ Gereja mula-mula itu belajar tentang pengajaran para rasul. 起初的教会就是来学习使徒的教导。 Gereja mula-mula itu bersekutu erat bersama. Bersekutu erat bersama-sama. 起初的教会就是在能够有密切的团契在一起。 Jadi mari kita sama-sama bertumbuh di dalam pengajaran para rasul. 所以我们就要在门徒的教导里面来成长。 Mari kita sama-sama erat membangun relasi bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga bisa berbagi cerita dengan sesama kita dan kita bisa saling mendoakan. 所以我们要以上帝来建立密切的关系，互相跟彼此也是能够分享。 Mau ya Bapak Ibu Saudara sekalian? 是否会有弟兄姐妹们要这样子吗？ Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 我们同心来祷告。 Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh kembali merenungkannya dan beri kami hati seperti hati Tuhan Yesus. Mengasihi semua murid-muridnya. Beri kami hati-Mu sehingga kami boleh saling mengasihi. Kami bukan hanya belajar firman, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi sesama kami dan kami boleh berbagi hidup kami dengan sesama keluarga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengingatkan kami untuk menjadi gereja seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh jemaat mula-mula untuk kami tiru, kami teladani dalam gereja kami. Tolong setiap kami Tuhan, jemaat MUN untuk mengerjakannya supaya gereja kami boleh semakin bertumbuh. Biarlah senantiasa ketika kami diperlengkapi, kami boleh menjadi jemaat yang menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan, pemeliharaan yang dari Allah Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, Bapak Ibu, silakan mengambil waktu teduh. Ya, GMI MUN bersama Gembala dan segenap majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Cuantau Surya. Bagi Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Guru Injil Surya Leong, ya, menantu dari Ibu Linatan yang kebetulan berlibur dan hari ini bisa melayani di gerejanya kembali di MUN. Terima kasih Lause Surya, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Lause melayani. Ya. GMI MUN juga mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Jika ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Apakah ada? Oke, kita semua jemaat lama yang masih setia bergereja di MUN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuka kelas katekisasi di bulan Juli. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang usianya sudah cukup, boleh mendaftarkan diri ke Cuantau Markus. Silakan mendaftarkan diri dan bulan Juli akan dimulai kelas katekisasi. Dan selanjutnya biasanya gereja kita mengadakan perjamuan kudus di minggu pertama setiap bulannya. Tetapi di bulan Juli ini kita akan mengadakan perjamuan kudus minggu depan di tanggal 13 Juli. Minggu depan di tanggal 13 Juli. Dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli minggu depan, kebaktian kita hanya diadakan satu kali. Hanya diadakan satu kali, yaitu di jam 9 pagi. Di jam 9 pagi. Disitulah kita juga akan menerima perjamuan kudus. Jadi KU1 dan KU2 digabung ke KU1 jam 9 pagi. Dan selanjutnya untuk persembahan maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa melihat di warta yang sudah tertulis. Jika ada kesalahan bisa menginformasikan kepada para majelis ataupun hamba Tuhan. Dan gereja juga menghimbau hari ini adalah minggu pertama dari bulan Juli. Kita dihimbau untuk memberikan persembahan perpuluhan bagi gereja kita. Selanjutnya warta hamba Tuhan. Pendeta kita Budianto saat ini sedang cuti. Sedang cuti mulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli. Jadi besok Boksu sudah berada di Medan dan kita berdoa senantiasa Tuhan memberkati Boksu kita dimanapun bersama dengan keluarga saat ini. Demikian warta gereja kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan menikmati kebersamaan di sebelah kiri ruangan kita.
心已即实在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻，你与我同在。呼唤心